Yang berusaha pengarah ISTEF Dr. Syahir Akram Hassan, Timbalan Pengarah ISTEF Dr. Wan Nurhaniza Wan Hassan, Pengasas ISTEF Profesor Dr. Muhammad Syukri Saleh, para pensyarah ISTEF Profesor Madya Dr. Zakaria Bahri, Profesor Madya Dr. Fazila Azmi Ahmad, Dr. Syariza Muhammad Sanif, Dr. Murni Yusof, Dr. Azrin Hamizah Abdul Aziz, Dr. Muhammad Syukri Hanafi, Dr. Muhammad Syakir Muhammad Rosdi, serta para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipertemukan untuk pengujian sasi ISTEF pada petang ini dengan pengisian tarbiyah pengasas ISTEF. Okey, sebagaimana hibahan, alhamdulillah, tajuk untuk perkongsian ataupun tarbiyah Prof Syukri pada petang ini adalah berkaitan dengan 4 kecukupan. Jadi dengan akan masa lagi, saya dengan ini sangat berbesar hati nak menjemput dan mempersilakan Prof untuk memberikan tarbiyah. Silakan Prof. Alhamdulillah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Azrin kerana sudi menjemput saya sekali lagi seperti bulan-bulan yang lepas. Dan saya kasihi Dr. Syahir Pengarah ISTEF, Dr. Wan Timbalan Pengarah ISTEF dan kawan-kawan pensyarah yang lain. Pada hari ini macam Dr. Azrin sebut tadi, tajuknya ialah 4 kecukupan. Ya, 4 kecukupan. Jadi ini adalah merupakan, kalau perasan 2 bulan yang lepas ni juga dia berbentuk nombor juga ya. Misalnya yang bulan Disember dulu kita berbincang pasal 5 perkara yang boleh menjadi penawar kehidupan kita kan. Lepas itu pada bulan Januari yang lepas kita bercakap tentang 4 alam, dan insyaAllah pada hari ini kita bercakap tentang 4 perkara yang mencukupkan. Itu sebab saya kata 4 kecukupan, 4 perkara yang mencukupkan untuk urusan agama dan urusan dunia kita. Dan ini adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW ya. Sebab kalau kita fikirkan, kalau kita ikut betul-betul lah, biasanya kita berfikir dalam dunia ini ada 4 perkara saja yang cukup bagi kita. Ya, yang pertamanya ialah pendidikan, dan sebelum mungkin kita mahu pendidikan kita setinggi mungkin. Kerana selepas itu kita mengharapkan pekerjaan, dan biasanya bila dah dapat kerja kita nak berkahwin, nak berkeluarga. Yang keempatnya nak berkeluarga, nak dapat anak. Dan seterusnya selepas itu kita sibuklah dengan perkara-perkara yang sedemikian rupa, dan kalau berhenti dengan kerja dan kekeluargaan dan begitulah sebenarnya. Tapi sebenarnya ini adalah merupakan urusan dunia. Ya, ini urusan dunia. Tetapi kita sebagai orang Islam, urusan dunia ini mestilah berlandaskan kepada agama kita, kepada agama Islam. Jadi oleh itu urusan dunia ini juga adalah urusan agama. Ini tak boleh kita pisahkan urusan dunia kita dengan urusan agama. Kerana pelajaran kita, pekerjaan kita, kahwinan kita, kekeluargaan kita, semua itu mestilah dilakukan dalam acuan agama kita. Supaya dengan itu nanti insya-Allah kita dapat memenuhi fungsi kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Cuma soalan yang timbul ini, cukupkah 4 perkara ini dalam kita menguruskan agama dan dalam kita menguruskan dunia kita? Ya, sebab kalau kita fikirkan, saya rasa 4 perkara ini satu hanya kepada kepada kumpulan rezeki. Kepada rezeki. Maknanya rezeki kita yang Allah kurniakan untuk belajar sehingga ke peringkat universiti.
Ya, selepas ini insya-Allah untuk alumni kita, rezeki kita ya Allah bagikan untuk kita dapat pekerjaan. Selepas itu rezeki kita Allah bagikan jodoh, dan selepas itu rezeki kita Allah bagikan pekerjaan, dan begitulah seterusnya ya. Tetapi kalau berdasarkan kepada hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah nombor 3835, rezeki ini adalah merupakan salah satu daripada 4 perkara yang mencukupkan urusan dunia dan selain daripada rezeki, 3 lagi kecukupan itu ialah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita. So semuanya 4 lah. Sebab itu ada 4 kecukupan tadi dalam menguruskan agama dan juga dunia kita ini. Yang pertama, kita kena dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau dalam pengajian kita, dalam pekerjaan kita, dalam perkahwinan kita, dalam keluarga kita, tidak ada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya tak cukup ya kita menjalankan urusan agama dan urusan dunia kita. Yang keduanya ialah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak rahmat juga, tidak ada rahmat juga, maka tidak cukup. Dan begitulah kesihatan. Ya, kalau kita tengok ni ya, keampunan, rahmat, kesihatan, dan selepas itu ialah rezeki. Kalau kita lihat dalam banyak-banyak ni, kesihatan ni macam tak masuk dalam bab spiritual. Tapi Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahawa kesihatan juga adalah satu perkara yang sangat penting untuk mencukupkan urusan dunia dan agama kita. Ya, saya bacakan hadis ini, terjemahannya ya. Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah memberitakan kepada kami Abu Malik Sa'ad bin Tariq dari ayahnya bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikunjungi oleh seseorang laki-laki sambil bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus diucapkan ketika aku memohon kepada Rabbku, kepada Tuhanku?" Jadi Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah, Ya Allah, ampunilah aku." Nah, tadi keampunan Allah. "Kasihanilah aku, ya rahmat Allah. Berilah aku keafiatan, kesihatan ya, dan berilah aku rezeki." Ya, Rasulullah SAW tidak berhenti di situ saja. Rasulullah sambung lagi. Kemudian baginda SAW merapatkan keempat jari tangannya selain ibu jari. Dia rapatkan ya, rapat tersebut. Ya, insyaAllah selain ibu jari rapatkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut akan mencukup bagimu agamamu dan duniamu. Jadi 4 perkara ini akan mencukupkan bagi kita agama kita dan juga dunia kita. Dan in fact Rasulullah minta kita berdoa. Dan dalam bahasa Arabnya kalau kita boleh doakan ya, Allah maghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah maghfirli, ya Allah ampunkanlah saya, warhamni, rahmatlah, berilah rahmat kepada saya, wa'afini, bagi kesihatan kepada saya, warzuqni, bagi rezeki kepada saya. Jadi kalau kita dah dapat dalam hidup kita ni 4 perkara ni, insya-Allah sabda Rasulullah SAW, maka cukuplah bagi kita untuk menguruskan agama kita dan menguruskan dunia. Kalau kita lihat secara ringkas-ringkas ya, kalau nak bincang satu-satu 4 perkara ni panjang, mungkin ustaz-ustaz kita, ustazah kita nanti dalam mana-mana peluang yang ada mungkin boleh huraikan dengan lebih panjang lebar lagi. Dari segi keampunan Allah ya, kita kena sentiasa minta ampun dengan Allah. Sebab kita orang biasa ni, sama ada sedar ataupun tidak terlepas daripada melakukan dosa. Dan kalau Allah ampun, adalah merupakan nikmat yang paling besar. Paling besar bagi kita, kerana keampunan Allah SWT itu merupakan kejayaan dan kemenangan bagi segala perkara dalam hidup kita. InsyaAllah, bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat.
Ya, ada satu hadis riwayat Al-Bukhari, ya, dalam Al-Bukhari, hadis 2661, dikatakan Rasulullah SAW ada, sesungguhnya hamba jika dia mengakui dosanya dan kemudian dia bertaubat, nescaya Allah SWT menerima taubat. Jadi artinya kalau kita berdosa, maknanya sebab itu kita kena sentiasa minta ampun dengan Allah SWT. Dan kalau boleh, doa yang Rasulullah SAW ajar tadi, Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Pendek aja, bab perkara itu sentiasalah kita baca, sama ada selepas semayang ataupun ketika kita semayang sunat taubat dan sebagainya lah. Bila-bila masa saja kita boleh berdoa kepada Allah untuk perkara yang sedemikian rupa. Sebenarnya sama ada sedar ataupun tidak, kita di ISTEF memang berusaha tentang perkara ini. Memang kita sentiasa berusaha tentang perkara ini, ya. Cuma kadang-kadang ada orang sedar, ada orang tidak. Kadang-kadang Allah bagi rezeki kepada seseorang itu untuk mengetahui dan bertindak tentang keampunan Allah SWT ini. Misalnya ada pelajar-pelajar yang ada masalah, sama ada dalam menulis tesis, dalam mencari bahan, apa juga masalah. Ini dalam pengalaman kita, ya. Ada pelajar datang mengadu kepada saya, berkata, Prof, saya ada masalah, jumpa dengan supervisor saya. Saya nak minta tolong bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kenapa pensyarah saya, supervisor saya ni, tanya beberapa perkara. Yang pertama dia tanya bagaimana hubungan kita dengan ibu dan bapa. Kalau okey hubungan ibu dengan bapa, jadi dia minta supaya kita sembahyang taubat, sunat taubat. Kalau tak okey hubungan ibu dengan bapa, pensyarah kita ni minta supaya perbaiki hubungan ibu dengan bapa, supaya barakah daripada ibu dan bapa itu boleh menyelesaikan insya-Allah masalah kita. Kadang-kadang memang dijadikan begitu, ya, bila hubungan kita dengan ibu dan bapa kita itu ada masalah, maka dengan sendirinya dia menjadi hijab daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ada masalah, kita tak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Dan ada kawan-kawan kita setelah menyelesaikan masalah dengan ibu dan bapa, hubungan dengan ibu dan bapa, maka masalahnya tidak ada lagi selesai dengan automatik ataupun dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau hubungan dengan ibu bapa itu sudah okey, maka pensyarah kita minta supaya solat taubat. Kenapa solat taubat? Sebab kita sebagai manusia biasa takut-takut ada dosa yang walaupun kita rasa tak ada kita buat dosa, takut-takut ada dosa yang kita tak sedar yang kita lakukan. Jadi apabila Allah memberikan ampunan kepada kita, maka kuncinya akan dibuka oleh Allah SWT dan kita tidak akan lagi menghadapi masalah tersebut kerana Allah memberikan jalan yang tidak disangka-sangka untuk menyelesaikan masalah itu. Dan ini bukan teori, ya. Ini perkara yang berlaku dalam ISTEF. Cuma kadang-kadang orang tak ada pengalaman tentang perkara ini, tapi ada setengah orang memang ada pengalaman tentang perkara yang sedemikian rupa. Dan alhamdulillah sebahagian telah berjaya dan menjadi alumni kita, sebagainya masih belajar barangkali. Maka itulah agak pelik di ISTEF, ya. Datang jumpa dengan supervisor, nak minta cari jalan untuk menyelesaikan tesis, tapi suruh solat taubat. Tak logik, macam tak logik. Tetapi daripada pengalaman kita, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, masalah-masalah itu mudah diselesaikan kerana yang memberi masalah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kerana kita ada dosa dengan Allah atau dengan manusia, dan Allah juga lah yang menyelesaikan masalah. Mungkin ada orang bertanya, ya, saya dah bertaubat, apa tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam bab ini kalau kita baca Tanbihul Ghafilin karangan Abu Lith Al-Samarqandi, kalau kita tengok halaman 109, Abu Lith Al-Samarqandi ini, kalau tak silap, Tanbihul Ghafilin ini peringatan kepada yang lupa, ingat dalam bahasa Melayu, ya. Kata Abu Lith, tanda taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala
ialah apabila dia dapat mengawal lidahnya daripada berkata dusta, ya, daripada ghibah dan juga kata-kata yang tidak penting baginya. Dia dapat mengawal lidahnya. Ayat ini juga barangkali boleh kita ambil jalan untuk berdoa. Dalam Quran banyak ya Allah menceritakan bagaimana Nabi yang diperintahkan supaya sampaikan perintah untuk kaumnya sembelih lembu, kaumnya soal banyak, dan akhirnya dia berdoa kepada Allah ya. Ada doanya supaya Allah mengelak daripada berbincang dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Yang kedua ialah sudah tidak ada rasa hasad dengki. Tak ada rasa iri hati lagi kepada sesama manusia. Kalau dia kaya, alhamdulillah. Ya. Kalau dia berjaya, alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur. Kalau dia mendapat skala 1 dalam tesis dia, alhamdulillah, kita dan tak ada rasa iri hati. Itu sebenarnya kita nak wujudkan di istilah itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah menjauhi raka taulan yang jahat. Dengan sendirinya dia tak suka berkawan dengan orang-orang yang jahat. Dia suka berkawan dengan orang yang baik. Yang ketiga kata Abu Alif Al-Samarkandi ini ya. Dan yang keempatnya, dia sentiasa bersiap sedia menghadapi mati. Sentiasa ingat tentang mati, bukan ingat mati saja, bersedia untuk menghadapi mati dan selalu beristighfar kepada Allah, sesal dengan dosa-dosanya, dan dia melakukan sungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapat keampunan Allah ini, untuk mencukupkan urusan agama dan urusan dunia kita, maka kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, sembahyang sunat taubat. Ya, istighfar tu bila-bila saja pun kita boleh baca ya. Kita juga pernah mendengar cerita bagaimana dinamika istighfar ni ya. Bagaimana kata silap siapa ya, Imam Abu Hanifah lah. Dia datang ya, bermusafir sebuah kampung. Kemudian dia nak tidur di masjid, orang tak bagi, orang halau dia. Selepas itu rupanya seorang penjual roti, pembuat roti, pelawar tidur di rumah dia. Dan Abu Hanifah perhatikan pembuat roti ini, bila dia menguli roti dan dia selalu beristighfar kepada Allah SWT. Allah. Hingga akhirnya Abu Hanifah bertanya, kenapa kamu sentiasa melakukan perkara yang sedemikian rupa? Ya, dia kata, bila saya mengamalkan ini, sudah lama saya mengamalkan ini, segala kehendak saya, segala apa yang saya inginkan Allah makbulkan. Dia kata, saya nak apa pun Allah makbul. Cuma sekarang ni satu saja yang belum Allah makbulkan. Ya, saya mau sangat berjumpa dengan Abu Hanifah, tetapi Allah tak makbulkan. Jadi Abu Hanifah terus peluk dia. Abu Hanifah berkata kepada orang itu, dia kata, sekarang aku tahu kenapa aku tadi rasa sangat nak datang kepada kampung ni, tak tahu kenapa Allah gerakkan hati begitu. Kemudian aku dihalau berkali-kali oleh orang masjid, tak bagi aku tidur di masjid, dan mereka tidak kenal aku pun. Rupa-rupanya memang Allah nak makbulkan ya kehendak kamu, keinginan kamu untuk berjumpa denganku. Nampak ya? Jadi Abu Hanifah pun tak buruk sangka dengan orang masjid halau dia. Ya, tak buruk sangka. Sebab dia sentiasa ada Allah SWT dan yakin bahawa Allah itu maha beraja. Jadi istighfar sentiasa mudah ya, astaghfirullahalazim. Ataupun kalau yang ini lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, doa Nabi Yunus. Dan kalau mampu setiap hari solat taubat. Taubat. Dan kata ahli ulama, antara waktu yang terbaik untuk solat taubat ini ialah ya masa tahajud ataupun selepas maghrib, antara maghrib dengan isyak. Siapa yang lapar antara maghrib dengan isyak itu elok gunakan untuk solat taubat, untuk melakukan apa sajalah. Moga-moga itu Allah ampunkan, Allah memberikan keampunan. Ya, Allah memberikan keampunan. Itu yang pertama. Banyak lagi lah kalau kita nak bincang tentang keampunan Allah SWT. Ini dekat-dekat bulan Ramadan ini, bulan yang Allah akan beri keampunan. Doalah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah tak ampun, tak lengkaplah, tak cukuplah urusan agama dan hidup. Yang kedua ialah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah Allah ampun tetapi tak mendapat rahmat daripada Allah, itu pun belum cukup. Apa maksud rahmatnya? Rahmat Allah ini maksudnya ada belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang Allah berikan. Ada hadiah yang Allah berikan. Ada barakah yang Allah berikan. Setengah ulama mengatakan rahmat Allah itu datang kena Bismillahirrahmanirrahim, ya. Allah bagi sesuatu tadi, belas kasihan, kurniaan, kebaikan, nikmat, hadiah dan sebagainya itu, ya, bukan hanya pemurahnya sifat Allah, tetapi Ar-Rahman, penyayangnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Pemurahnya sifat Allah itu Allah bagikan rezeki kepada semua orang, termasuk orang bukan Islam, hatta termasuk orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala pun. Tetapi Ar-Rahman itu Allah bagi kepada orang yang mendapat rahmat. Bagaimana kita, sifat orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nak mendapat rahmat ini? Kalau kita baca surah At-Taubah, surah At-Taubah ayat 71. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong kepada sebahagian yang lain. Tolong, ya, penolong. Penolong. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Yang kedua, mengerjakan kebaikan yang ma'ruf. Mencegah dari yang mungkar, yang menghalang daripada kemungkaran. Yang ketiga dan yang keempat, mendirikan solat. Yang kelima, menunaikan zakat. Dan yang keenam, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Artinya, kalau kita ada 6 sifat ini, insya-Allah Allah janji akan Allah bagi rahmat kepada kita. Yang pertama, kita tolong menolong antara satu sama lain. Yang kedua, kita menyuruh mengerjakan ma'ruf. Yang ketiga, kita mencegah kemungkaran. Yang keempat, kita mendirikan solat. Yang kelima, menunaikan zakat. Yang keenam, taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa insya-Allah ini semua mudah kita lakukan, tolong menolong, menyuruh semua ni insya-Allah, ya. Dan sebenarnya inilah perkara-perkara yang juga cuba kita hidupkan di ISEF sejak daripada dulu lagi. Kita cuba hidupkan sifat-sifat yang 6 ini, ya, sifat-sifat yang 6 dengan pelbagai aktiviti. Misalnya contoh, kalau dari segi tolong menolong keuangan ini, kita dah bina tabung wakaf, kita dah bina tabung ISEF. Dan moga-moga dengan itu dapat kita membantu untuk tolong. Paling tidak, kita tolong dengan doa, kita tolong dengan solat hajat. Jadi kita sentiasa berdoa untuk kawan-kawan kita, ya. Sebab itu kadang-kadang, ya, kalau ada kawan-kawan kita ada musibah, Dr. Syahir akan istiharkan. Dan itu nanti kita walaupun tidak mampu untuk memberi dalam bentuk wang, ringgit dan tenaga, tetapi mampu untuk membantu dengan doa, membantu dengan solat hajat, dan begitulah. Misalnya dalam keadaan sekarang ini, ada beberapa orang pensyarah kita yang tak berapa sihat. Dr. Syahir sendiri baru lepas keluar daripada hospital misalnya, ya. Dr. Syakir juga tak berapa sihat. Muni juga tak berapa sihat. Jadi kita pakat-pakatlah doakan kepada mereka ini, dan moga-moga dengan doa kita itu Allah terima sebagai satu pertolongan kepada kita. Dan kalau mampu solat hajat, silakanlah solat hajat. Dan malah sekarang ini, ya, seorang daripada alumni kita, Pak Dr. Azwar daripada Medan. Dia ialah pensyarah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di UMSU. Pak Azwar ini seorang yang baik, seorang yang tak banyak cakap, ya, tetapi banyak berbakti kepada ISEF apabila kita ke Medan. Dan begitulah sifatnya, cukup menyenangkan.
Tetapi Allah uji beliau ni dengan mengalami satu penyakit, ya, dia operate mata dia dan dia kena melalui kemoterapi. Saya rasa 10 kali ke 6 kali begitu, ya. Setiap kali terapi bayarannya ialah 10 juta rupiah. Jadi kurang 3,000 lebih lah. Dan beliau sangat memerlukan ini, ya. Kita pun tahu, ya, kawan-kawan kita yang menjadi pensyarah di Indonesia itu gajinya tak banyak sangat. Gajinya tak banyak. Kalau dulu zaman saya ingat 4-5 tahun lepas dalam sekitar RM400 Malaysia saja. Dan saya rasa sekarang pun tak begitu. Sebab itu kawan-kawan kita yang menjadi pensyarah di Indonesia terpaksa bekerja banyak selain daripada mengajar di banyak universiti, bukan hanya universiti ini saja, tetapi juga melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi sekarang Allah bagi peluang kepada kita, kalau kita nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pakar-pakarlah kita bantu Dr. Azwar, ya. Saya lihat iklan sudah, bukan iklan, announcement telah keluar. Siapa yang ingin membantu Pak Azwar maka boleh berhubung dengan Dr. Sukainah, insyaAllah. Kita masukkan Wan dalam Dr. Sukainah. Dr. Sukainah membagi masa hingga 28 hujung bulan ni, saya rasa. Dan moga-moga dengan itu kita dapat meringankan beban. Itu salah satu kaedah untuk tolong-menolong. Itulah juga dengan cara-cara lain. Macam juga wakaf. Mungkin ada orang bertanya, wakaf istiaf dah banyak, mana manfaat wakaf istiaf? Sebenarnya mana sudah ada dan sudah dirancang pun apa manfaat itu. Dr. Sahir dengan kawan-kawan yang in charge tentang wakaf ini telah merancang bagaimana nak bagikan kepada para pelajar, ya, kepada para orang yang memerlukan dan sebagainya itu. Cuma dari segi teknikalnya itu USM masih lagi belum selesai lagi dari segi bab teknikal itu. InsyaAllah kita harapkan dalam jangka masa yang pendek ini maka kita boleh menggunakan tabung tersebut untuk manfaat kawan-kawan kita yang memerlukan. Alright, jadi rahmat ini kita perlukan juga, ya. Tanda, ya, ada tanda orang mendapat rahmat. Apa tandanya? Dia terasa ringan, seakan tak ada beban apa pun. Rasa ringan, tak ada beban apa pun. Di dalam hidup dia tak ada beban apa. Itu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kalau sebut Ustaz Mastura, kan, di Terengganu, kan. Jadi beliau ni kalau kita hidup dengan kita duduk dengan dia, kita bercakap dengan, kita rasa tak ada beban apa pun. Dia pun tak ada beban apa pun. Kadang-kadang dia cerita juga lah bagaimana dia berdepan dengan masalah, tapi bagi dia itu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuhnya. Jadi dengan sendirinya Allah selesaikan. Dia pernah cerita kepada saya, bangun pagi anak demam. Maka dia yakin ini rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak risau pun. Dia pergi ke kedai, dia beli banyak nasi lemak, 40 bungkus ke apa. Dia bawa pergi kepada, kalau bukan anak yatim, tahfiz ke begitu, dia bagi makan. Ya, bila dia balik ke rumah, anak dia dah segar, dah sihat. Agak-agak kita boleh buat. Kalau kita anak demam nak pergi beli nasi lemak lah bungkus, tapi dalam hati was-was, betul ke tidak ni Allah sihatkan, betul ke tidak Allah sihatkan. Kalau was-was begitu biasanya tak jadi. Dan dalam hati ada beban lagi, Allah, anak pula tak sihat dah, Allah, kita risau, kan. Tetapi orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, Ustaz Mastura ni pun selalu bila bercakap dengan dia, ada apa-apa dia cerita rahmat, ya Allah, rahmat. Tak putus perkataan rahmat daripada mulut beliau itu. Kawan-kawan kita sebahagian tak berjumpa dengan Ustaz Mastura dan juga pernah mendengar tarbiyah daripada Ustaz Mastura. Dan malah sekarang ini Dr. Azrin, alumni kita, ya, Dr. Azrin Ahmad Azrin di UNIZA, beliau dekan di Fakulti Ekonomi, membuat program 5 minit dia setiap hari Ahad pukul 8.30 pagi, melalui webinar juga, melalui Zoom ke Webex, ya. Ustaz Mastura, ya, Webex, ya, Dr. Azrin. Dr. Mastura memberi tarbiyah 5 minit saja tarbiyah dia. 5 minit saja tarbiyah dia.
Jadi kalau sesiapa nak ikuti, saya yakin Dr. Azrin sangat suka untuk benarkan. Malah saya ingat Dr. Azrin mengirimkan jemputan rasmi kepada Dr. Syahir. Dr. Syahir dah edarkan kepada kita. Dan 8.30 pagi buka Webex, 5 minit selesai masalah. Ya, insyaAllah ya. Jadi tandanya kita terasa ringan. Seolah-olah tak ada beban. Kalau staff ni saya nampak ada seorang lah macam Dr. Zakaria. Dia ada masalah apa pun, saya nampak bagi dia semua ringan saja. Dan daripada saya berkawan dengan dia dah lama dah, berpuluh tahun, saya tak pernah nampak dia ada masalah. Sebab saya nampak bagi dia segala beban itu sangat ringan. Dan moga-moga nanti insyaAllah, moga-moga kita harapkan dalam kalangan staff ini, Dr. Z ya, adalah merupakan salah seorang yang telah mencapai rahmat tersebut. InsyaAllah selain daripada orang lain yang kita tak tahulah ya, kita ramai lah selain daripada Dr. Z insyaAllah. Kemudian satu lagi, fikiran menjadi terang. Fikiran dia tak serabut. Orang yang dapat rahmat Allah ini, fikiran dia terang. Kalau fikiran masih serabut, kita bimbang juga tu lah ya, takut tak dapat rahmat Allah semua. Ada masalah kecil saja serabut fikiran. Ada masalah kecil saja gelap fikiran. Ada masalah sikit saja blackout. Jadi itu kita bimbang, takut-takut itu bukan tanda mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mendapat rahmat daripada Allah ini fikiran jadi terang. Bila nak buat kerja, berfikir sikit, Allah bagikan ilham. Bila nak menulis, berfikir sedikit, Allah bagikan ilham. Ya, Allah bagikan kalau boleh, ada ladunna ilman dan begitulah seterusnya. Ladunna ilman ini artinya ilmu laduni, ilmu yang direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga jiwa menjadi lapang. Jiwa menjadi lapang. Jadi kata alim ulama, ada 3 tanda seseorang itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia rasa ringan saja, tak ada beban apa-apa bagi dia. Apa jua masalah yang dia hadapi, dia rasa ringan. Fikiran dia juga terang, yang sharp fikiran dia, dan jiwa dia juga menjadi lapang. Dia tak serabut, tak ada masalah apa ya. Itu yang kedua, rahmatnya. So kita dah dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu juga belum cukup. Itu juga tidak cukup kalau kita tidak ada kesihatan. Jadi yang ketiganya ialah ya, kita kena sihat. Kita kena sihat. Dan Rasulullah SAW pun sentiasa berpesan. Kata manusia ini, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, kebanyakan manusia. Satu ialah nikmat sihat, yang kedua ialah nikmat waktu lapang. Nikmat waktu lapang. Saya tak tahulah PKP waktu lapang ke tidak, wallahu alam. Tapi saya nampak pensyarah-pensyarah tetap sibuk macam biasa, walaupun dalam keadaan PKP. Satu lagi kesihatan. Kesihatan. Yang perkara ini dalam kita membina istilah, yang saya membina istilah, ini saya terlupa. Ini saya tak, bukan terlupa lah, tak tahu bahawa kesihatan itu adalah merupakan salah satu daripada perkara yang mencukupkan urusan agama dan urusan dunia kita. Jadi pada muda sibuk dengan kerja, tak ada masa untuk exercise, ya, tak ada masa untuk jaga makanan, tak ada masa untuk jaga kesihatan. Jadi bila fikir-fikir balik, wah, saya ingat berapa lama saya berdosa kerana tidak memimpin kawan-kawan Kristen untuk menjadi sihat. Tapi alhamdulillah kebelakangan ini setelah saya pencen, saya berjumpa dengan satu cara exercise yang rasa sesuai dengan Islam, sesuai dengan Islam, sesuai dengan orang tua macam saya, tetapi tetap sesuai dengan orang-orang muda macam anak-anak sekalian. Ya. Nama exercise itu ialah Waitakung. Saya pun berjumpa secara kebetulan je. Bila dah pencen, ada waktu sikit, nak pergi jogging-jogging, nak jalan-jalan, tengok ada orang duduk exercise, saya bersembang dengan instruktur dia, berbincang-bincang dan sebagainya. Wah, saya jadi tertarik. Kemudian alhamdulillah,
Sekarang ini masuk tahun kedua dah saya ikuti Waitakung ini, dan antara perkara yang menyebabkan saya ikut Waitakung ini, exercise cara Waitakung ini, selain daripada lain-lain lah, lain-lain kalau nak suruh saya zumba memang tak boleh lah, tak mampu nak lompat-lompat apa semua kan. Poco-poco lagilah, poco-poco dengan muzik golek-golek apa semua tu tak pandai. Apa lagi ya yang orang buat, apa lagi, yoga apa saya rasa tak sesuai sebab dia ada unsur-unsur spiritual kat situ. Apa lagi ya, macam-macam lagi lah exercise lain ya. Tapi dengan izin Allah SWT, apabila saya jumpa dengan Waitakung ini, maka saya perhatikan yang pertama yang sangat menarik saya ialah saya dapat tahu bahawa pengasas Waitakung ini, pelopor Waitakung ini ialah seorang Islam. Walaupun dia Cina, tapi dia adalah seorang Islam. Nama dia Haji Ali Chang Chitong. Nama dia pun Haji Ali Chang Chitong. Jadi apabila saya baca riwayat hidup dia, wah, rupanya dia seorang Islam. Dia ni belajar kungfu di negeri China, asalnya dia di negeri China. Kemudian berhijrah ke Taiwan. Di Taiwan dia mengajar kungfu. Selepas itu dia mencipta gerakan-gerakan Waitakung ini. Dan saya difahamkan bahawa exercise Waitakung ini ialah merupakan exercise yang dilakukan oleh orang-orang bangsawan di istana-istana negeri China. Entah macam mana dia dapat, dia olah balik, maka jadilah ini ya. Jadi yang tertarik sebenarnya ialah kerana exercise ini walaupun datangnya daripada Taiwan, tetapi pengasasnya ialah orang-orang Islam. Jadi saya selalu apabila nak mulakan exercise, walaupun instruktor sekarang inilah Cina, tetapi saya hadiahkan Fatihah kepada Haji Ali Chang Chitong ini. Moga-moga dengan itu kita dapat bantu dia di akhirat sana, di alam barzah dia itu, dan juga rasa terima kasih kita kepada beliau. Jadi tak sampai kepada orang Islam, kenapa? Itu pun saya tak tahu. Sebab kalau di Malaysia ni yang pergi belajar dengan dia ialah orang-orang Cina. Orang-orang Cina ke sana. Dia belajar ke sana. Jadi dia bawa balik, kemudian disebarkan dalam kalangan orang-orang Cina. Tetapi sekarang ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Waitakung ini bukan saja dilakukan oleh orang-orang Cina, tetapi juga oleh pelbagai bangsa, termasuk orang-orang Melayu. Kalau di Bertam itu, yang di Kepala Batas, ada kumpulan. Dan kumpulan itu adalah kumpulan Waitakung ini, ketuanya, instrukturnya ialah seorang bekas cikgu pencen, orang Melayu. Dan sebahagian besar daripada pengikutnya juga adalah orang Melayu. Ya. Dan kita tak risau tentang agama-agama sebab pengasasnya ialah orang Islam. Kemudian syaratnya juga kita masuk Waitakung ini, ada 3 perkara yang kita tak boleh bincang. Yang pertama, tak boleh bincang pasal agama. Tak boleh bincang pasal agama. Jadi kita tak risau kalau instruktor yang bukan Islam ini akan mempengaruhi kita tentang agama-agama lain, tak boleh. Sebab itu diharamkan. Yang kedua, tak boleh bincang pasal politik. Jadi tidak ada politik, tak boleh. Saya pernah lihat dalam grup Waitakung saya ni, ada seorang yang post tentang politik, terus Mr. Som keluarkan dia. Yang ketiga, tidak boleh berbincang, berhujah berkenaan dengan bangsa. Bangsa itu agama tak boleh, ya, politik tak boleh, dan juga bangsa juga tak boleh. Jadi 3 ni tak boleh. So dengan itu kita berjumpa hanyalah untuk kesihatan, untuk exercise. Tapi mungkin ada orang tanya, kalau gitu kita masuk tak boleh dakwah lah kepada orang bukan Islam. Boleh dakwah. Inilah pentingnya kita berdakwah dengan akhlak kita, berdakwah dengan perbuatan kita. Tak payah berdakwah dengan kata-kata. So, alhamdulillah dengan izin Allah SWT, nampaknya bukan saja harmoni, tetapi alhamdulillah mereka sangat menghormati kita orang-orang Islam, alhamdulillah. So kemudian yang keduanya, pergerakan juga sedang tak teruk sangatlah. Ni kawan-kawan kita pensyarah dah ikut
Dr. Wan dah ikut, Dr. Azrin dah ikut, Dr. Murni dah ikut, Dr. Seriza dah ikut, Dr. Azrin Hamiza dah ikut. Pensyarah lelaki tak ikut. Saya tak tahu kenapa, belum lagi ada masa untuk ikut. Tetapi kalau student ni Pak ready, walaupun dia di Madura, dia ikut setiap minggu. So itu kita buat setiap minggu ya. Hari Ahad setiap minggu 4 petang. Kalau siapa yang rasa seminggu sekali tak cukup, boleh pergi Raffles Park. Boleh tak setiap pagi ada di Raffles Park kecuali hari Ahad. Jadi pergerakan sederhana. Rasa sederhana saja kita buat. Tetapi kesannya sangat ini kerana dia membina chi. Pergerakan itu membina, dipanggil chi lah. Chi itu artinya vital force, kekuatan dalaman. Kita membina balik kekuatan dalaman. Kalau ada penyakit, kekuatan dalaman kita itu akan menyelesaikan penyakit kita. Ya, pergerakan-pergerakan itu menguatkan itu, dan juga dia meningkatkan immunity. Meningkatkan immunity. Dalam keadaan sekarang ni kita sangat memerlukan kepada immunity ya. Sebab nak berdepan dengan COVID-19 apa semua ni, kalau immunity kita kuat, insya-Allah Allah izinkan kita dapat mengalahkan COVID-19 insya-Allah. Dan selain daripada itu, dia juga menyihatkan organ kita, segala perbuatan. Misalnya ada perbuatan kata macam mana ya, tangan gini, tangan ditekankan begini, ada tangan ini ya. Ini paru-paru gitu ya. Ada juga urutan-urutan macam urutan begini. Itu untuk kalau sekiranya kita selalu banyak angin, selalu kembung ya. Ini kalau begini, 3 ni diurut 3 ni, diurut di sini, itu adalah untuk menyelesaikan, untuk memperbaiki perut kita. Kalau kita ni orang-orang yang orang akademik ni, kita banyak menggunakan komputer dan sebagainya, ada pergerakan macam angkat tangan, pusing itu, angkat tangan, pusing itu. Ini macam exercise takut mula yang minta maaf ya. Saja nak tunjukkan bahawa kesihatan ini memang disuruh oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW. Ini kalau gini, insya-Allah kita dia akan lembutkan semua bau kita, kelembutkan ya. Kalau orang tua macam saya ni, terutama orang perempuan, selalu ada dia panggil apa? Frozen shoulder. Dia beku kat sini, dia keras kat sini. Jadi kita ni insya-Allah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT, sekarang ni saya kurang sakit kepala. Untuk ini kan, banyak lagi lah exercise lain. Misalnya kita sekarang ni tak pernah angkat tangan kan, tak pernah angkat tangan macam itu ya. Selalu tangan kita duduk di bawah. Bila kita angkat tangan itu, banyak organ-organ kita di dalam akan berjalan. Dan begitulah seterusnya pergerakan-pergerakan yang sedemikian rupa, nampak ringan, tetapi kesannya itu insya-Allah banyak. Jadi atas sebab itulah, oleh kerana saya sedar bahawa kesihatan ini adalah merupakan salah satu daripada 4 kecukupan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, saya rasa sampai masanya Ustaz untuk mementingkan kesihatan ini. Untuk mementingkan kesihatan ini, dan saya cuba menyumbang sedikit sebanyak dengan mengatur untuk paling tidak seminggu sekali. Kawan-kawan kita dapatlah. Amal lagi sekarang ni kalau melalui Webex saja, tak payah buka video pun. Nak pakai apa pun kat rumah kita nak buat, silakan. Bawa keluarga sekali, bawa suami, bawa isteri, bawa anak-anak ikut. InsyaAllah tak ada masalah. Di rumah tak perlu keluar daripada rumah pun boleh lakukan itu ya. Kalaupun kawan-kawan tak mahu ikut, macam baru ni alhamdulillah dalam beberapa orang yang kawan-kawan ikut, dalam 14-15 orang jugalah yang ikut. Alhamdulillah, semua sekali lah total 14-15 orang baru ni. Kita harapkan makin ramai insya-Allah. Tapi kalau orang tak mau ikut pun, saya doa kepada Allah, moga-moga dosa saya yang telah lepas kerana mengabaikan kesihatan, sehingga istaf tidak cukup untuk menguruskan istaf itu. Moga-moga Allah ampunkan saya sebab saya sudah mulakan. Dan kalau Allah tanya saya, maka saya boleh jawab, ya Allah, minta maaf dulu saya tak tahu tentang perkara ini, saya tak berjumpa dengan hadis ini. Sekarang baru saya jumpa dan saya sudah cadangkan kepada istaf. Alhamdulillah, Datuk Syahir memberikan restu, memberikan izin untuk melakukan ini. Dan ada kawan-kawan kita yang telah ikut. Mana-mana kawan-kawan yang tak ikut itu, terpulanglah kepada mereka. Tetapi kena ingat ya, orang-orang yang tidak ikut itu
tidak mencukupkan salah satu daripada keperluan untuk mencukupkan perjuangan istighfar. Kecuali kalau dia ada cara lain untuk menjaga kesihatan. Kalau ada cara lain untuk menjaga kesihatan, maka silakanlah. Silakanlah. Dan kalau mengikut pesan seorang ulama yang namanya Ibnul Bathul, Ilmu Bathul, payah dia sebut ini kan. Dia kata kalau siapa yang dah dapat memiliki dua nikmat ini, waktu lapang dan waktu nikmat sihat, maka perkara pertama yang kena kita lakukan ialah syukur kepada Allah SWT. Katakanlah dengan asbab waitaku ini kita semua jadi sihat, maka sentiasalah syukur kepada Allah SWT. Kemudian laksanakan segala perintah yang Allah suruh, jauhi segala larangan yang Allah larang. Ya, moga-moga dengan itu nanti kita tidak jadi orang yang tertipu. Kita rasa kesihatan itu mencukupkan keperluan kita, tetapi kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tertipulah juga kita dalam itu, ya. Itu yang ketiga. Yang akhir sekali ialah rezeki. Rezeki kita dah dapat, banyak rezeki kita dapat, ya. Sebab rezeki itu kalau mengikut definisinya mungkin dalam bentuk tangible, dalam bentuk fizikal, mungkin dalam bentuk intangible. Rezeki. Jadi semua perkara yang Allah kurniakan kepada kita, sama ada dalam bentuk harta dan wang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk pasangan yang saling mententeramkan, keturunan yang soleh dan soleha, nikmat sihat kita, pendengaran kita, penglihatan kita dan lain-lain. Semua apa saja yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita mengikut Al-Quran, ya, kita boleh klasifikasikan rezeki ini kepada 8 bentuk. Allah menceritakan ini, ya, kepada 8 bentuk. Satu ialah rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk setiap orang, untuk setiap makhluk. Tak kira orang itu kafir ke tidak, tak kira itu manusia ke binatang, ya, tak kira. Semua untuk rezeki yang telah Allah jamin. Bila hidup saja Allah jamin rezeki. Yang kedua ialah rezeki kerana usaha. Nah, kalau kita nak refer kepada Al-Quran boleh, ya. Misalnya rezeki yang telah Allah jamin tadi, Allah ceritakan dalam surah Hud ayat 6. Maksudnya berbunyi, tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya. Jadi Allah jamin rezeki. Yang kedua itu rezeki kerana usaha. Dalam surah An-Najm, N-A-J-M, An-Najm, ayat 39. Allah berfirman, tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Bila kerja, Allah akan bagi rezeki. Yang ketiga ialah rezeki kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada dalam surah Ibrahim, selalu kita sebut-sebutkan, ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Allah kata, pasti Allah akan tambah nikmat. Itu yang ketiga, rezeki kerana bersyukur. Yang keempat, rezeki yang tidak terduga, yang kita tidak sangka-sangka. Ini Allah ceritakan dalam surah At-Talaq, ayat 2 hingga 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada yang kata ini ayat 1000 dinar, ya. Dan rezeki yang tidak terduga kerana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima ialah rezeki kerana kita beristighfar. Tadi yang kita minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam surah Nuh ayat 10 hingga 11. Nuh ayat 10 hingga 11. Allah bersabda, Allah berfirman, beristighfarlah kepada Tuhan. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat dan memperbanyakkan harta. Kalau tadi yang penjual roti tadi, pembuat roti tadi dengan Abu Hanifah, Allah bagi dia segala kehendak dia, keinginan dia, kan. Di sini dalam surah ni Allah menceritakan, Allah bagi hujan kalau mahu hujan, Allah bagi harta kalau mahu harta. Kerana beristighfar kepada Allah SWT. Jadi bila kita beristighfar itu bukan saja mendapat keampunan Allah, tetapi juga rezeki daripada Allah SWT. Yang keenam,
dapat rezeki kerana bernikah. Dapat rezeki kerana bernikah. Ini dalam surah An-Nur ayat 32. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka di dunianya. Jadi bila nak kahwin jangan takut miskin. Tak boleh nak kahwin ni, ya. Takut kan tak ada wang, takut miskin, tak boleh nak tanggung bersama. Tapi Allah jamin rezeki kerana kita bernikah itu Allah akan bagi kecukupan dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, Allah bagi rezeki kerana anak. Kerana anak. Ini dalam surah Al-Isra ayat 31. Al-Isra ayat 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Jadi Allah dah cerita tu, ya. Dan akhir sekali Allah bagi rezeki kepada seseorang itu kerana bersedekah. Ini juga selalu kita dengar, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Allah berfirman, siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, sama ada infak ataupun sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Ada surah yang mengatakan daripada 1 jadi 10 cabang, kemudian menjadi pada 7 jadi 10 dan begitulah seterusnya, ya. Satu kebajikan dilakukan, maka tumbuh Allah akan ganti dengan 70 kebajikan. Iaitu 8 rezeki, ya. Jadi itulah 4 perkara yang mencukupkan urusan dunia dan juga urusan agama kita. Kita ingat, ya, istiaf ini adalah urusan agama kita, urusan dunia kita, untuk kita menjadikan bekal kita bawa ke akhirat. Jadi kalau kita seorang pensyarah, apa yang kita lakukan di istiaf itu ialah untuk menguruskan agama kita, sebab istiaf itu adalah merupakan institusi, satu institusi Islam. Ada nama Islam di situ untuk memuliakan Allah dan Rasul, ya, untuk menegakkan Islam melalui ilmu, melalui penghayatan, melalui amalan, melalui tindakan. Jadi jangan anggap istiaf ini hanyalah tempat kita bekerja sahaja, tempat kita mencari makan. Tak, itu adalah tempat kita menguruskan agama kita dan di samping itu menguruskan dunia kita, keperluan-keperluan kita. Begitu juga kalau kita seorang pelajar, jangan anggap kita belajar ini hanya untuk nanti dapat dan selepas itu mendapat pekerjaan yang baik. Itu tidak cukup. Kerana ini juga adalah alasan, ini juga adalah urusan agama kita. Kita nak belajar tentang Islam, kita nak sebarkan tentang Islam, kita nak bina Islam, ya, kita nak berdakwah tentang Islam ini setelah keluar daripada universiti nanti. Degree itu hanyalah alat untuk kita memuliakan Islam, memuliakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istiaf ini adalah merupakan tempat, ya, menguruskan agama dan juga menguruskan dunia kita. Selain daripada kita mengurus agama tadi, kita juga nanti insya-Allah dapat menguruskan dunia kita, Allah akan bagi rezeki kepada kita. Dan begitulah juga kalau kita sekiranya merupakan staf pentadbiran, atau kalau kita sekiranya merupakan seorang cleaner, ya, pencuci dan memburuh misalnya, kan. Sebab itu di istiaf ini kita perhatikan, kita tidak ada beza-bezakan dia pensyarah ke, ya, dia pelajar ke, dia cleaner ke, dia admin staff ke, semua kita treat sama. Kecuali ada adab dia lah, ya, ada adab dia. Misalnya, cuba perhatikan di mana ada bila pensyarah berjumpa dengan cleaner, kalau kita tempat kita cek yan, saya selalu lihat bila pensyarah perempuan kita ataupun pelajar perempuan kita pun ada juga, bila jumpa dengan cik pergi bersalam sebelum COVID dululah dan berpeluk, bertanya khabar dan berpeluk, kadang-kadang bergurau senda. Ya. So bila kita lihat itu sejuk hati kita, ya. Bagaimana pensyarah kita, ya, ada PhD, bagaimana pelajar kita yang sedang menggali ilmu yang tinggi, tetapi tawaduk dengan seorang pencuci, dengan seorang pencuci, walaupun beliau dalam keadaan miskin, dalam keadaan mungkin
lebih apa ni, ialah lebih memerlukan daripada kita dan sebagainya, tetapi kita masih lagi dapat merendahkan diri kita masing-masing untuk menghormati beliau. So alhamdulillah, saya yakin bahawa beliau juga gembira dengan sifat kita, itu nanti, insya-Allah. Dan tapi mesti ingat ya, dalam kita menguruskan agama kita ini, dalam kita menguruskan dunia kita di Islam, jangan lupa ada 4 perkara yang kita perlukan. Yang pertama ialah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena sentiasa beristighfar kepada Allah, sentiasa solat taubat kepada Allah. Moga-moga kita semua suci, bersih dan dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan bersih, insya-Allah. Yang kedua ialah mendapat rahmat Allah, supaya kita semua di Istiah itu tenang saja. Bila orang datang sejuk saja ya. Bila kita di sana dalam keadaan lapang dada semua dan tidak merasa beban walaupun ada beban. Rahmat Allah. Yang ketiganya ialah ada kesihatan, semua kita sihat. Kalau boleh tak sakit, walaupun sakit itu adalah merupakan salah satu cara Allah kafaratkan kita untuk menghapuskan dosa kita. Tapi insya-Allah kerana ada rahmat Allah, walaupun kita sakit, tetapi kita sakit dalam keadaan yang lapang dada, dalam yang keadaan tidak membebankan, insya-Allah. Tetapi kalau kita sihat, itu juga nikmat Allah. Moga-moga kita sedar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kesihatan juga adalah merupakan salah satu keperluan untuk mencukupkan urusan agama dan juga urusan dunia kita. Dan akhir sekali tadi, rezeki ya. Kita perlukan rezeki daripada Allah SWT. Jadi 4 itu saya simpulkan: keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah, rezeki daripada Allah, dan juga kesihatan. Moga-moga untuk Istiah maju ke depan, kita dapat berusaha untuk mendapatkan keempat perkara itu, dan dengan itu cukup bagi Istiah untuk maju cemerlang dan dapat buktikan kepada dunia bahawa kita yang belajar tentang Islam, kita yang cinta kepada Islam adalah orang-orang yang gemilang dan juga orang-orang yang cemerlang, insya-Allah. Sekian Dr. Murni. Minta maaf, rancang nak cakap pendek jadi panjang. Bagaimanapun harap ada manfaatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.